Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan tajuk Perancangan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum, saya Ahmad Syarifuddin Syah bin Husin ingin menceritakan tentang analisis pelaksanaan dan pencapaian teras strategi dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan tahun 2006 sampai tahun 2010. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan telah menggariskan 6 teras. Nanti saya jelaskan. Mari kita lihat pada teras yang pertama, yaitu membina negara bangsa. Ia menfokuskan kepada membangunkan warga negara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri global patriotik dan cintakan negara, menyanjung dan menjunjung warisan budaya dan kesenian bangsa. Bagaimana pula pelaksanaannya? Pelaksanaan dalam membina negara bangsa adalah dengan memperkasakan bahasa Melayu, meningkatkan disiplin murid, menggiatkan rancangan integrasi murid untuk perpaduan serta menggiatkan aktiviti kokurikulum dan sukan bagi membina jati diri serta menerapkan budi bahasa dan adab dalam kalangan murid. Sebagai contoh, sekolah swasta dilibatkan dalam aktiviti bagi teras. Seterusnya adalah teras kedua, yaitu membangunkan modal insan. Dalam pembangunan modal insan, ia lebih tertumpu kepada sistem nilai, aspek disiplin, sasiah, akhlak dan jati diri murid. Teras ini juga berhasrat melahirkan murid yang kompeten dalam sains dan teknologi, inovatif dan kreatif serta keboleh pasaran. Pelaksanaannya pula adalah dengan menyediakan sistem pentaksiran dan penilaian holistik, membina disiplin murid serta memberi penekanan kepada kebersihan, kesehatan, dan keselamatan. Contoh yang dapat kita ambil adalah penyediaan profil murid untuk mengenal pasti tahap penguasaan. Kepada teras ketiga, yaitu memperkasakan sekolah kebangsaan. Teras ini fokusnya adalah memperkasakan sekolah kebangsaan supaya ia menjadi pilihan utama masyarakat. Dalam memperkasakan sekolah kebangsaan akan dilengkapkan kemudahan asas yang mencukupi dan berkualiti, bekalan elektrik dan air yang bersih, serta kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi. Sekolah juga dibekalkan guru-guru terlatih mengikut option serta bilangan staf sokongan mengikut keperluan. Contohnya, peningkatan pencapaian akademik untuk daya tarikan ibu bapak. Bagi teras keempat pula adalah merapatkan jurang pendidikan. Fokusnya adalah merapatkan jurang pendidikan antara lokasi, jenis sekolah, kaum, jantina, tahap sosioekonomi, dan tahap keupayaan murid untuk mengurangkan perbezaan daripada segi penyediaan kemudahan fisikal dan bukan fisikal, prestasi dan pencapaian murid, serta keciciran. Dalam pelaksanaannya adalah dengan membangunkan kemudahan infrastruktur pendidikan di luar Bandar Sabah dan Sarawak, dan memastikan semua sekolah mempunyai prasarana mengikut standar minimum. Lebih banyak bantuan kepada murid miskin, berkeperluan khas dan kumpulan minoriti, mengurangkan jurang digital dan menempatkan guru terlatih yang mencukupi mengikut option di kawasan luar bandar dan pedalaman. Contohnya, dasar penempatan guru permulaan dalam mata pelajaran kritikal di kawasan luar bandar dan pedalaman hendaklah dianggap sebagai satu khidmat negara. Seterusnya teras 5, yaitu memartabatkan profesion keguguran. Fokusnya adalah memastikan profesion ini dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipertanggungjawabkan dalam pembinaan generasi masa depan. Untuk memartabatkan profesion keguguran adalah dengan menaik taraf maktab perguruan kepada Institut Pendidikan Guru untuk meningkatkan kelayakan guru ke peringkat ijazah. Kementerian Pendidikan Malaysia juga akan menambah baik sistem pemilihan calon guru, perjawatan, penempatan, dan kebajikan guru. Contoh, allowance khas diberikan kepada guru berdasarkan performance base atau berasaskan prestasi. Dan yang terakhir, teras 6 adalah melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Fokus kali ini memastikan institusi pendidikan di Malaysia mampu bersaing pada peringkat antarabangsa. Pelaksanaannya pula membentuk sekolah klaster kecemerlangan berasaskan akademik, kokurikulum, dan sukan atau bidang-bidang khusus. Sekolah-sekolah terpilih dalam klaster ini akan dirangkaikan dengan institusi ternama tempatan dan luar negara, menawarkan pelbagai peperiksaan peringkat antarabangsa. Ada menjadi sekolah contoh. Sekolah-sekolah yang dikenal pasti daripada klaster ini akan dijadikan penanda aras pada peringkat antarabangsa, selaras dengan usaha membangunkan sistem pendidikan berkualiti dan bertaraf dunia. Sebagai contoh, semua pengetua guru besar perlu mengekalkan prestasi lebih 80% sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut. Sekarang mari kita lihat analisis pencapaian teras strategi Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Pada teras pertama adalah membina negara bangsa. Peratusan pencapaian adalah sebanyak 87,9%. Selain itu, usaha yang masih diteruskan adalah seperti integrasi nasional dan memupuk kecintaan terhadap seni, warisan dan budaya bangsa. Namun teras ini masih mencapai kegagalan, yaitu identiti bangsa Malaysia masih berdasarkan kaum. Teras kedua yaitu membangunkan modal insan. Prestasi pencapaiannya adalah sebanyak 92,9%.
Usaha yang masih diteruskan adalah membangunkan modal insan bagi mengisi keperluan ke arah negara maju. Namun ia masih menemui kegagalan apabila pengangguran masih berlaku serta masalah sosial dan jenayah masih tinggi. Teras 3 yaitu memperkasakan sekolah kebangsaan. Pencapaiannya adalah sebanyak 86%. Usaha yang masih diteruskan dalam teras ini adalah menjadikan sekolah kebangsaan beraspirasi nasional, meningkatkan kecemerlangan pelbagai bidang dan meningkatkan kualiti prasarana. Namun begitu, teras ini masih mencapai kegagalan apabila kita melihat sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil masih ada, sekolah antara bangsa dan sekolah agama berkembang menjadi pilihan. Baiklah, seterusnya adalah teras 4 yaitu merapatkan jurang pendidikan. Prestasi pencapaian adalah sebanyak 98%. Usaha yang masih diteruskan adalah memastikan semua sekolah dan pelajar mempunyai peluang dan keupayaan yang sama untuk cemerlang. Namun teras ini masih mencapai kegagalan apabila perempuan mendominasi pendidikan tinggi, sekolah luar bandar masih ketinggalan, pencapaian murid luar bandar masih rendah. Teras 5 yaitu memartabatkan profesion keguguran. Prestasi pencapaian adalah sebanyak 90,8%. Usaha yang masih diteruskan adalah memartabatkan profesion keguguran, kerjaya guru dan kebajikan guru. Namun begitu kegagalan yang dapat kita lihat adalah graduan perguruan masih lagi menganggur. Teras 6 melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Prestasi pencapaian adalah sebanyak 95,2%. Usaha yang masih diteruskan adalah kerajaan masih berusaha membangunkan sistem pendidikan rendah hingga IPT bertaraf dunia dengan tujuan melahirkan insan yang berupaya untuk bersaing. Namun begitu kegagalan teras ini adalah seperti belum mendapat pengiktirafan terbaik peringkat antara bangsa. Berikut adalah cabaran-cabaran dalam mencapai matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tahun 2013 sampai tahun 2025. Yang pertama adalah akses. Setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas menjelang 2020. Contoh, 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan. Yang kedua adalah EKUITI. Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara murid bandar dengan luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara gender sehingga 50% menjelang 2020. Yang ketiga adalah quality. Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia dan setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang. TIMSS dan PISA menguji bacaan, matematik dan sains sahaja. Pentaksiran tambahan yang menangani dimensi quality lain yang relevan dengan konteks Malaysia boleh dimasukkan apabila dimensi itu dibangunkan dan diterima di peringkat antarabangsa. Yang keempat adalah perpaduan. Murid yang berusia antara 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah melalui interaksi bersama murid lain daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik. Murid belajar memahami, menerima dan menghayati perbezaan. Keadaan ini mewujudkan suatu perkongsian pengalaman dan aspirasi bagi membina masa hadapan Malaysia. Kementerian berhasrat menjana suatu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk dan memperkukuhkan lagi asas perpaduan rakyat Malaysia. Dan yang terakhir adalah kecekapan. Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem. Walaupun kerajaan akan terus mengekalkan tahap pelaburan semasa, Kementerian berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa. Sekian daripada kami, Syarifuddin, Zarif dan Dina. Assalamualaikum. Sekarang kita pergi kepada analisis pelaksanaan dan pencapaian Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia peringkat gelombang kedua daripada 2016 ke 2020 ke arah mempercepat kemajuan pendidikan Malaysia. Pada gelombang kedua, Kementerian Pendidikan akan melaksanakan perubahan struktur sistem pendidikan negara untuk mempercepatkan perjalanan perubahan rancangan di mana semua inisiatif akan bermula semasa gelombang 1.
Perancangan ini melibatkan pergerakan kesemua 41,000 guru dan 10,000 pengetua ataupun guru besar kepada pakej kerjaya baru, penstrukturan semula bahagian di kementerian untuk menjajarkan dengan peranan yang direncanakan menerusi gelombang 1 dan memperkenalkan kurikulum baharu sekolah menengah dan sekolah rendah dalam usaha menangani kebimbangan mengenai pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk maju sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia hari ini. Berikut merupakan inisiatif yang telah dilakukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada gelombang 2. Yang pertama, melakukan semakan semula dalam pelaksanaan KSSM dan KSSR. Yang kedua, menarik minat dan kesedaran masyarakat dalam STEM. Yang ketiga, memperoleh akreditasi antarabangsa kurikulum matrikulasi. Yang keempat, memperkukuhkan program untuk kumpulan berkeperluan khusus. Yang kelima, meningkatkan kompetensi dan kemajuan berdasarkan prestasi. Yang keenam, penyusunan semula peranan bahagian utama KPM, JPN dan PPD. Yang ketujuh, pilihan program untuk meningkatkan pendedahan bahasa Inggeris. Yang ke-8, memaju inovasi ICT untuk pembelajaran jarak jauh dan terarah kendiri. Yang ke-9, meningkatkan sokongan kepada guru bagi penambahbaikan pengajaran. Dan yang terakhir, memperluas pilihan pendidikan vokasional melalui swasta pendidikan vokasional. Seterusnya kita pergi kepada pencapaian PPPM gelombang kedua daripada 2016-2020. Yang pertama, ia dapat melahirkan para pelajar yang berfikiran inovatif dan kreatif. Dengan wujudnya STEM, ia dapat membantu meningkatkan daya saing dalam bidang teknologi maklumat. Ia juga mampu mencipta teknologi tanpa memerlukan teknologi luar dan mengurangkan kebergantungan dengan negara lain. Yang seterusnya, ia dapat melahirkan para pelajar yang boleh berkomunikasi dengan pelbagai bahasa sebagai contoh dengan penggunaan bahasa Inggeris. Dan yang terakhir, ia dapat melahirkan para pelajar yang berfikiran jauh. Dengan pelaksanaan KEBAT, ia dapat mendorong pelajar berfikiran di luar kotak pemikiran dan juga pemikiran yang tidak tertumpu hanya kepada peperiksaan.